Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Dan syahau wanakam kepada semua penonton Nadi Penang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita dapat bersama kembali siaran ke udara dalam rakaman Nadi Penang. Bersama saya IR Ahmad Rafai dan Saya Jamshari Samad, JSSP. kita ni bersama dengan tetamu yang istimewa. Istimewa. Semua istimewa, kita tiap minggu istimewa. Istimewa. Semua tetamu kita semua istimewa. Istimewa. Hari ni Tapi hari ni sejuk sikit pasal hujan. Hujan. Pasal hujan. hari ini kita bersama dengan YB Cikgu Haji Syukur Zakaria. Apa khabar YB? Sihat? Alhamdulillah. Selamat datang ke Nadi Penang Videocast. Alhamdulillah. Tiap minggu kita adakan rakaman dan terus dari sumber. Hari ini kita terima tetamu ini berbetulan lepas Sidandun. Jadi Sidandun hari tu pun hangat juga lah. Panas. Tengok panas lah. Kita punya YB Cikgu Haji Syukur Zakaria ni dia ahli Dewan Negeri Pulau Betung. Pulau Betung. Balik pulau. Pulau Betung balik pulau. Balik pulau. Beliau YDP balik pulau. Bukan YDP? Bukan YDP. Bukan, Timbalan YDP. Anda pegang lajnah tarbiyah. Lajnah Tarbiyah PAS Kawasan Balik Pulau. YDP Balik Pulau Ustaz Bozi ya. Ustaz Bozi, ya. Ustaz Bozi. Ketua Bangkang YDP. Adun Pulau Betung dan N39. Adun Pulau Betung N39. Dan Balik Pulau. juga Lajnah Tarbiyah Balik Pulau. Balik Pulau. YB Cikgu Haji Syukur Zakaria ni memang cikgu. Cikgu. Memang cikgu lah. Di samping cikgu dapat ada anugerah yang dapat nama cikgu. Jadi kita kena tanya lah kan. Baik. Boleh turun mula lah. Terus mula cikgu apa nama Cerita sikit. Cerita sikit lah. Latar belakang cikgu sebelum masuk politik kan. Sebelum tu cikgu berapa lama semua lah. InsyaAllah. Kami silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada malam ni dapat bersama. Jadi insyaAllah pada malam ni untuk permulaannya anak-anak cerita lah sikit latar belakang dan juga pendidikan profesional. Profesional. Jadi anak terlibat dalam pendidikan ni lama. Sampai pencen daripada mula bertugas 1986. 86 2026 2023 2023 10 Mac 2023 pencen lah anak selama 37 tahun. Oh lama sangat 37 tahun lebih lah. 37 tahun. Tak genapkan 40. 37 tahun tu merata lah pergi tu. Dari last kali 10 Mac 2023 lah. Pencen Pencen di sini di Pulau Pinang. Pencen di Pulau Pinang. Memulakan kerjaya tu kat Dari mana? mula-mula sekali special. Dihantar di Bumi Kejalang. Tu first posting. Dan memang pengalaman yang sangat menarik. Duduk dalam hutan kau. 1986 6 Januari anda ditempatkan di SRK Ulu Entabai Julau. Hebat sekolah tu. 7 jam kena naik longboat. Naik longboat 7 jam. 7 jam naik bot. Tengok saya nak cerita lah bagaimana cara nak pergi ke SRK Ulu Entabai tu. Mula-mula daripada Kuching nak flight ke Sibu. Daripada Sibu nak naik express sana, kalau sebut express dia boat. Sana bukan bas. Di Sarawak ni kalau kata express dia mesti boat. Daripada Sibu naik express boat. Lebih kurang dalam 2 jam. Sampailah Bandar Sarike. Daripada Sarike naik taksi juga. Naik taksi lebih kurang dalam 2 jam sampai ke Pakan. Daripada Pakan naik lori. Naik lori sampai ke Engkamuk. Daripada Engkamuk tu lah anak akan naik sampan, naik perahu selama 7 jam. 7 jam. Barulah sampai ke sekolah.
Oh. Sekolah tu kawasan Bot besar, bot besar ke bot kecil? Bot kecil lah. Bot kecil, kecil ya. lah. Boleh masih isi dalam 5 Ya, orang. berapa kali 5 naik orang. ya. Ha. Lepas Jadi tu terbang bas depan bas ni jadi naik memang naik. patutlah orang Semenanjung kalau kata nak pergi Sarawak takut, memang takut. Pasal apa? 7 jam Pasal tu. 7 jam perjalanan pergi ke SRK Ulun Tabai tu, sampai kawasan tu tak ada seorang Islam pun. Semua kawasan orang Iban lah. Iban. Ni anak puasa seorang-seorang. Ayah seorang-seorang. Aduh, sedihnya. Semayang raya seorang-seorang. Tapi masa tu tak kahwin lagi lah. Masa tu tak kahwin lagi lah. Tak kahwin lagi, ya. Masa tu bujang lagi, tak kahwin lagi. Kemudian, jadi kita rasa satu pengalaman Allah Ta'ala didik kita lah. Didik kita rasa ataupun nikmatnya kita mendapat saudara muslimin. Kita rasa Berapa betapa- tahun kat situ? Jadi yang betul-betul yang susah tu setahun lah dekat Setahun. kawasan apa nama Iban tu. Lepas tu anda jumpa dengan PPD, dengan jumpa dengan pegawai. Merayulah sikit ke apa pasal kita tak takut ni duduk kawasan Iban. pedalaman kan. Tapi bagilah ada orang Islam. Pasal kita tak sembahyang Jumaat lah. Kalau setahun tak situ semayang. setahun tak sembahyang Jumaat lah. Kalau dia lajak lagi sampai Lepas tu alhamdulillah bila kita ada jumpa dengan pegawai PPD tu, mereka pun timbang rasa dan mereka ubah daripada kawasan Iban ke kawasan Melanau. Melanau dia Melayu. Melanau cantik lah. Melanau Muslim Orang lah. Islam, orang Islam. Jadi kita pindah pula ke SK Kuala Matu. Matu Daru. Kuala Matu. Jadi anda pindah daripada 1986 tu. Habis tahun 87 dah bergerak ke SK Kuala Matu. Matu Daru. Duduk situ dalam 2 tahun, pindah pula ke SRK Tanah Putih di Sarike. Bermakna tahun tu yang terakhir lah anda duduk situ 4 tahun. 4 tahun di Sarawak. 4 tahun di Sarawak. Lepas tu balik Semenanjung. Lepas tu bulan 12 1989 sudah pun berada di bumi Pulau Pinang. Alhamdulillah. Sudah balik ke Pulau Pinang. Yang tu istimewa tu. Orang duduk kawasan pedalaman, bila dia balik ke Semenanjung, dia akan hantar ke kawasan kampung kita sendiri. So rasa tu 4 tahun. Memang Jadi rasa Pulau Pinang ni sampai Pencen lah. sampai Pencen. Ya. Lega Jadi tu tu. 1989 tu sudah diposting ke SK Sungai Pinang. Balik pulau. SK Sungai Pinang balik pulau. Kira 33 tahun kat Pulau Pinang. Nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas habis di sekolah kebangsaan Sungai Pinang, kita sambung belajar kan, kita ambil peluang, dah ada beri peluang untuk sambung belajar. Ijazah. Sambung ijazah sarjana muda di UPSI. Jadi undergrad pada tahun 1999. Full time lah, full time. Full time. Tahun 99 grade ah. 1999 grad. Masa tu saya tengah ni. Saya tengah reformasi. Memang tengah revolusi kan. Tengok dengan ayah ni, Dulu, ayah SC. dulu. 99 lepas tu dia posting pula. Habis dah dapat ijazah, kita dapatlah tempat di sekolah menengah kan. Dia pindah ke SMK Teluk Kumbar. Jadi anak duduk situ kawasan Teluk Kumbar lah ya. Daripada tahun 1999 bulan April. Jadi duduk situ sampailah pada tahun 2004. Anda ingat lagi 2004 anda dilantik jadi kaunselor. Anda jadi kaunselor, guru kaunseling sepenuh masa di SMK Teluk Kumbar. Saya anda punya ijazah ada 2, anda ambil bahasa dengan kaunseling. Jadi Bahasa Melayu. dengan kaunseling. Jadi anda ambil manfaat untuk jadi kaunselor sepenuh masa. Pasal pada masa tu di SMK Teluk Kumbar tak ada kaunselor. Ada kaunselor. Jadi dia tengok anda punya pembelajaran, dia kata eloklah bagi kat anda untuk jadi kaunselor. 2004. Situ mula kaunselor sampai Lepas tu 2008 anda dapat tawaran untuk jadi PKM. 4 tahun berkhidmat. 4 tahun. Tapi selepas anda dapat tawaran dari PKM, pada masa tu juga anda juga dicalonkan jadi guru kaunseling cemerlang. Tapi sebabkan anda dah terima dah tawaran untuk jadi PKM, Tak dah boleh. bincang dengan pengetua, pengetua kata tak apalah, dia kata ambil lah sebagai PKM, pasal PKM pasal pada masa tu pun tak ada. Perlu ada keperluan. Jadi dia kata tolaklah yang guru kaunseling cemerlang tu tolak. Jadi anda dah bincang dengan pengetua, anda terimalah canangan itu. Jadi anda tolak jadi guru kaunseling, anda ambil penolong kanan
hal ehwal murid di SMK Teluk Kembang. Oh, sekolah yang sama. 2008. Masa tu anda dapat tawaran berapa mesti anda teringat. Tawaran tu anda dapat masa anda mengerjakan haji. Anda pergi haji dekat Mekah. Tiba-tiba pada masa tu anda sembang dengan pengetua. Pengetua kata ni nak melamar kamu ni. Nak melamar apa kata puan? Ni nak kamu balik nanti daripada haji nanti, kamu akan jadi PKM. Terima lah. Mungkin satu hikmah kan. Lain macam ni nak melamar. Jadi terima dekat Mekah tu tawaran tu. Jadi 2008 dari PKM, lepas tu 2015 anda jadi PKP. Tolong kanan pentadbiran di SMK Batu Maung. SMK Batu Maung. Kemudian kemuncaknya pada 10 Jun 2019 anda dilantik jadi pengetua SMK Teluk Bahang. Kayak pencing itu lah. Jadi SMK Teluk Bahang selama 8 bulan. Tiba-tiba pengarah panggil. Orang kata, Ustaz, dia panggil anak Ustaz. Dia kata, Ustaz, pindah ke SMK Raja Tun Uda. Dia kata. Orang kata, siapa ni tuan? Saya baru 8 bulan dah. Dah kena pergi Raja Tun Uda. Raja Tun Uda sangat memerlukan anda. Dia kata. Jadi pengetua situ. Jadi pada 2020 anda pindahlah ke SMK Raja Tun Uda sampailah pencen. Pencen tu 2023 pencen kan. Pasal dah tahu nak kat situ. Pasal Raja Tun Uda sekolah besar. Pelajar tu 1,800. Tapi kalau yang di SMK Teluk Bahang belajar sikit. 500-nya. 1,000 lebih belajar. Ada anugerah apa cikgu dapat? Alhamdulillah. Dalam 37 tahun tu anda dapat 4 kali sijil penyambutan cemerlang. 4 kali. Tahun 2002 sekali. Kemudian 2008, 2017 dan 2022. 4 kali lah cemerlang ni, penyambutan cemerlang. Sijil penyambutan cemerlang tu dapat 4 kali. Alhamdulillah. Itulah macam ni YB kita ni bukan calon salah orang lah. Memang alhamdulillah. Jadi orang duk nampak PAS ni tu, kata calon-calon PAS ni hebat-hebat, orang tak tahu. Orang duk tengok nampak macam lebay lah. Itu dah podcast ni kita nak cerita kat orang ni. Jadi bila kita buat ni, baru orang tahu background calon-calon kita selalu dimomokkan lebay kan. Lebay ni. Lebay lah, tapi lebay yang hebat. Kita lebay yang hebat kan. Kita buat kerja, korang cakap. Mereka banyak cakap, kerja tak buat. Itu beza dah kita dengan mereka kan. Tapi cikgu dipahamkan dah dapat anugerah apa tokoh apa yang tu keluarga tu. Keluarga misali. Kita dapat 2 anugerah. Satu tokoh keluarga misali peringkat daerah Barat Daya. Yang tu dibuat di masjid daerah Barat Daya lah. Anugerah tu dapat daripada Tuan D.O lah. Tuan D.O bagi sijil tokoh keluarga misali tu pada tahun 2020. Kemudian kemuncaknya pada 2022 anda dapat anugerah khos ikon keluarga Sakinah peringkat negeri Pulau Pinang sempena dengan Ma'al Hijrah diberi oleh TYT Senoi bagi Watikah gitu. 2022 dengan anugerah keluarga Sakinah dengan nilai wang RM3,000. Dia ambil kira tu. Macam mana dia ambil kira apa keluarga keseluruhan family dia kot. Dia memang dia ambil kira lah keluarga tu. Pasal alhamdulillah lah Taala bagi keizinan kepada ana. Saya sangat bersyukur kepada Taala. Alhamdulillah. Kerana mendapat rezeki anak-anak yang berjaya. Hafiz. Alhamdulillah. Semua anak-anak semua 6 orang. 6 hafiz Quran. Alhamdulillah. 4 orang hafiz, 2 orang hafizah. Alhamdulillah. Jadi semua dah habis belajar. Jadi alhamdulillah mula-mula sekali anak-anak yang bernama Maliana Solehah tu dia belajar di Mesir. Jadi alhamdulillah dia balik, dia sambung belajar dekat USM ISDEF tu. Dia sambung master. Dan alhamdulillah sekarang ni menjadi pensyarah tahfiz wal qiraat di kitab. Alhamdulillah. Kitab. Anak yang pertama. Anak yang kedua Muhammad Solehin. Muhammad Solehin juga mengaji di Mesir juga. Tahfiz wal qiraat juga. Sekarang ni dia mengajar di rumah
dan dia juga mengajar secara online. Jadi rumah ni penuh lah. Dah dekat 40 orang. Dah ramai Anak-anak rumah mengajar. satu kampung, satu balik pulau main lah. Tiap-tiap malam, hari Isnin sampai hari Rabu. Nak mengaji ya. Ngaji. Jadi coba sedikit latar belakang apa nama cikgu. Memang ana bagi ana Quran tu sangat-sangat berada dalam jiwa kita. So, Nabi sebut, Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nabi puji dua-dua. Nabi kata sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia, Nabi kata adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nabi puji dua-dua. Guru pun Nabi puji, murid pun Nabi puji. Jadi, belajar dan mengajar. Jadi tak rugi lah orang mengaji Quran ni. Tak rugi. Dunia mendapat, akhirat mendapat. InsyaAllah. Jadi hebatlah. Jadi solehin sekarang ni dia mengajar dia mengajar Quran di rumah dan juga secara online pun dia mengajar. Kemudian nombor 3, Marudiah Syahidah pun mengaji di Besar juga. Juga bidang Quran juga. Jadi bidang Quran juga. Juga sekarang ni dia mengajar di kawasan perumahan dekat Al-Usta. Benda yang nombor 4, anaknya yang nama Muhammad Syahid. Belajar sambung di Maghribi. Dia ambil dalam bidang Lughatul Arabiyah. Sekarang masih di sana. Bahasa Arab. Alhamdulillah dia sampai ijazah habis. Sambung master juga di Maghribi. Alhamdulillah. Sekarang ni sudah bertugas di Kuala Lumpur. Pegawai ICT dalam itulah dia tumpu kepada Google. Jadi antara pegawai yang itulah. Bagi kita tak kisah nak bidang apa pun. Yang penting dalam hati kamu ada Quran. Tak kisah nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi profesor ke. Yang penting dalam hati kita ada Quran. Jadi macam mana yang cikgu boleh dengan PAS ni masa bila kalau tengok pada tu kan? Ada sikit-sikit lagi. Syahid tugas di Kuala Lumpur. Kemudian seterusnya Sofwan. Sofwan nombor 5. Sofwan juga diploma tahfiz dan diploma dalam di kitab, disambung belajar kat kitab. Dapat diploma dalam bidang syariah. Kemudian kan dalam bidang pendidikan Islam dan disambung ijazah dekat Jordan. Sekarang ni ada di Jordan. Untuk buat ijazah dalam Jordan. Kemudian yang akhir sekali nama ni Muhammad Sufi. Sufi alhamdulillah selesai syahadah. Bukan senang nak berkelas syahadah. Yalah, kelas syahadah tu dia kena baca daripada Fatihah sampailah An-Nas tanpa tengok Quran. Maksudnya dia tidak boleh salah melebihi 10 kesalahan, tak boleh salah. Kalau siapa yang ada salah lebih daripada 10 maka tak dapat lulusan. Dia anggap sebagai tak layak lah. Dia dapat syahadah? Dia dapat. Alhamdulillah. Dia dapat, alhamdulillah. Dia cuma ditegur satu sekali dia ditegur dalam masa ujian syahadah. Cerdik, budak cerdik. Alhamdulillah. Dan sekarang ni dia jadi imam masjid dan juga dia jadi imam jemputan dan imam qiyamul lail lah. Dan juga dia juga pernah jadi guru-guru kafah lah. Jadi itu antara anak-anak yang alhamdulillah yang berjaya lah. So, macam mana yang cikgu boleh dengan PAS ni masa bila? Kalau tengok kepada rentetan kan, profesional, kenal sana, kenal sini kan, mengajak sana, mengajak sini. Jadi Hana ni sebenarnya zaujah Hana lah yang sebenarnya ke depan. Zaujah Hana dia guru pasti 30 tahun di bawah 30 tahun. Jadi dia sebenarnya menjadi ketua muslimat lama. Ketua Dewan Muslimat PAS Balik Pelau daripada 2008 sampai 2017. Berapa penggal tu? 10 tahun, 9 tahun. Jadi masa itulah dia berkorban lah masa tu. Masa dia menjadi pengarah Jabatan Pilihan Raya Dewan Muslimat. Daripada 2008 sampai lah ni. Sampai sekarang ni. Dia masih pegang lagi Jabatan Pilihan Raya. Jabatan Pilihan Raya. Jadi boleh katakan semua PRK, semua DP sampai ke Sabah DP. Jadi memang anda tengok dia segitu memang di ke depan lah. Satu anda masih pejabat awam kan. Kita punya pergerakan kita masih terhad. Kita terhad, kita nak pergi mana tak boleh. Cuma anda jadi ahli memang lama dah. Nama ahli anda 317123. Kalau segi kawasan Balik Pelau anda duduk nombor 359.
Ya, antara golongan yang awal lah kan. Dari awal. 59 sekarang ni dah 3,000 lebih. Jadi Masa tu masih cikgu lagi ya. masa tu Jauh, masih cikgu lagi. Cuma kita tak tunjuk ke depan lah kan. Betul lah. Tapi Jawab awam. disebabkan ada satu isu anda pernah dipanggil oleh pengarah sendiri. Panggil pengarah sendiri. Pengarah dia nampak macam kita macam Kecenderungan. cenderung pada parti kan. Dan dia tanya, jadi ahli apa? Anda tuan-tuan mana dapat tuan-tuan? Pada masa tu, sedang kita penjawab awal ni masa tu. Dia kata, saya ahli PAH. Tuan kata, aku tak payah buka, cek dalam ahli PAH punya ni. Boleh buka. Alhamdulillah lah. Pada masa tu, Pengarah pun okey lah. jadi masa tu disebabkan mungkin ada desakan daripada UMNO masa tu. Masa tu UMNO kuat masa tu. Yalah. Kita Mereka nak kacau. tengok kita berat pada PAH kan. Macam lah dia pun ada ya kan. Orang-orang kan yang duk kacau lah. Yang duk kacau kan. Okey. Jadi yang momen jadi YB tu macam mana? Macam mana boleh Terpilih ya. calon, terpilih. Jadi calon. Sebenarnya langsung tak ada dalam hati kita lah. Dalam kamus kita nak jadi YB tu. Memang cakap tu terang lah kita panggil. Memang Ustaz Fauzi pergi rumah. Oh, di rumah. Pergi melamar kita. Lepas tu macam mana reaksi YB masa tu? Bila Ustaz Fauzi Ustaz Fauzi kata tak ada siapa dah. Memang tak ada cadul lah. Memang doa harap pada cikgu dia tu. Dia kata tak ada orang lain ke Ustaz? Ustaz nak kata anda punya projek ni sepatutnya anda ada projek lepas benar besar ni. Dia kata projek apa? Dia kata anda dengan Zaujah anda nak hafal Quran. Dia kata saya malu kat anak-anak semua hafal Quran. Mak pak dah hafal Quran. Oh tak apa, dia lepas ni hafal lah dia tu. 2000 tu pilihan raya 2000 apa? 2023. 2023. Lepas pencen. Jadi anak pencen bulan 10 bulan 3. Tadi bulan 8. Tak ada kan. Bawa hafal 5 bulan lah. bawa hafal satu juzuk bawah. 12 Ogos kan. Satu bulan raya. Bawa juzuk amma. Betul lah. Berhenti lah. Berhenti ya. Ini pun hebat kan. Kita sebagai Kita pemimpin khidmat yang kat dipilih sini. untuk insya-Allah kan. Kita khidmat pada masyarakat kan. Jadi pertandingan menang pula tu. Yang tu untuk kata rezeki. Rezeki kan. Pertandingan menang. Orang sedangkan puluhan tahun dah. Lepas masuk kat balik pulau kan. Cikgu bahagian pendidikan. Dia nampak perjuangan cikgu ni banyak ke arah pendidikan lah. Jadi cikgu kongsi sikit bahagian apa perjuangan dalam bentuk kata dengar kafar pun ada. Cikgu Isu-isu lah. Isu pendidikan cikgu ke depan. Ana jadi imam masjid At-Taqwa Kongsi pada tahun 1993. Jadi ana jadi imam masjid lama dah. Oh. Dari 93. 93. Ana dapat surat watikah daripada Maib lah. Jadi ana banyaklah masjid yang ana masuk. Ana juga sampaikan khutbah Jumaat. Masjid Judutung, Masjid Sungai Batu, Masjid Teluk Kumbak, Masjid Sipang 4, Masjid Kongsi, Masjid Kongsi. Jadi kira banyak masjid lah dan masuk, dan ana juga adalah imam Qiyamul Lail. Jadi boleh katakan cenderung dalam masyarakat tu memang kita campur lah. Termasuklah masjid daerah ana sampaikan kuliah duha, khutbah Jumaat pun anda pernah baca di masjid daerah. Sebelum jadi YB lah. Jadi memang cikgu dikenali lah orang kat situ kan. Kira orang balik pulau memang tahu sangat tu. Cuma di sana dia panggil ustaz, dia tak panggil cikgu. Saya percaya lebih pada itulah, lebih kepada khutbah dan juga ceramah kan. Dan boleh katakan semua sekolah anda masuk dah. Anda sampaikan ceramah motivasi pasal anda kaunselor. Anda sampaikan motivasi semua sekolah. Sekolah Sungai Pinang, sekolah Genting, sekolah St. George, sekolah Seri, sekolah Teluk Kumbak. Kira semua sekolah pendidikan dalam daerah barat daya semua dah masuk. College Vocational, MRSM.
boleh katakan berpeluang lah bagi ceramah, boleh katakan semua sekolah dah masuk. Dalam bila ni dah dilantik jadi YB ni kan, yang cikgu nampak lah isu isu pendidikan lah selalu cikgu bawa dalam dalam Sidandon kan, cikgu bercakap dalam Sidandon. Baru-baru ni Sidandon pun rasa cikgu dah bawa agak isu pendidikan Betul. kan, isu kafar Kafar yang gaji tu, gaji gaji kan rasa ada berapa kali stage, sekali naik, lepas tu cikgu cadang untuk naik sekali lagi macam mana tu. Ya, kita memang kita cadangkan, kita perjuangkan betul-betul lah isu guru kafar ni. Pasal kita tengok gaji guru kafar setakat ni sampai hari ni lah 1,500. 1,500 ni tak capai lah. Ni pendapatan gaji minimum. Gaji minimum 1,700. Dulu 1,300 kan. Asal 1,300 naik 200 jadi 1,500. Lepas tu tambah hari bekerja pula. Tambah hari bekerja pula 5 hari sekarang ni. 5 hari, dulu 3 hari. Tak ada 3 hari dah sekarang ni. Semua 5 hari. Jadi kita minta lah supaya kerajaan negeri, terutama sekali Exco Agama lah, kita minta jasa baik untuk naikkan lagi daripada 1,005 kepada 1,008. Yang dulu 1,300 naik 1,500 tu atas desakan kita. Memang kita desak tu. Kita desak dalam Sidandon sebelum tu. Sidandon sebelum ni. Mana tu sumbangan kita desakkan, memang kita desak masa sumbangan YB kita lah. Memang kita desak supaya dinaikkan daripada 3 hari kepada 5 hari. Kelas kafar dan juga dinaikkan gaji daripada 1,300 kepada 1,500. Memang kita rentetan daripada kita punya pandangan lah. Kita punya desakan kita. Jadi ni kali ni cikgu minta tambah lagi. Kita minta tambah lagi. 1,700. Sedangkan pertambahan tak banyak pun, dalam 5 juta ya. 5 juta overall. Macam mana tu statistik masuk dia? Maksudnya 5 juta ya dalam setiap dalam setahun tu. Peningkatan dalam 5 juta, 5.868 juta. Berapa orang guru kafar? Ada jumlah semua keseluruhan dalam 1,630. 1,630. Kali tambahan semua tu jadi 5 juta. 5.868. Tapi rasa wajar lah kita punya kutipan zakat pun tiap-tiap tahun semakin naik kan. Kutipan zakat kita pun naik kan. Setiap tahun tu. Kemudian kita ada duit tawakuf. Kopi mana ada tawakuf banyak? Tawakuf. Duit tawakuf ni jadi isu baru ni kan. Guna duit tu. Asnaf yang fi sabilillah ni beli tanah. Memang layak Beli tanah. Ni beli tanah lah, beli apa lah kan. Beli benda-benda yang jadi kontroversi kan. Ya. Guna lah untuk benda tu, orang pun tak marah. Lebih cantik kalau digunakan untuk guru-guru kafar. Mereka adalah bagikan benda yang sangat baik. Bayangkan Nabi kata apa? Nabi kata kun aliman. Jadi kamu orang yang alim. Au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Nabi kata apa? Wala takun khamisan. Fatahlik. Jadilah kamu seorang guru. Nabi kata orang alim. Jadi Nabi suruh jadi guru ni. Profesi guru ni memang sangat mulia. Sangat mulia. Nabi kata kalau tak boleh jadi guru, Nabi kata jadilah orang yang belajar, pelajar, muta'alim. Kalau tak boleh jadi muta'alim, jadilah mustami'an, orang yang suka mendengar, suka dengar ceramah, suka dengar surah, suka dengar ilmu. Ataupun kata Nabi, jadi golongan yang keempat, muhibban, iaitu orang yang cinta kepada ilmu, sayang kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada orang yang beri ilmu. Tapi Nabi kata jangan jadi golongan kelima. Siapa yang golongan kelima tu? Guru pun tidak. Murid pun tidak. Suka dengar pun tak mau. Maka dia menyampah dengan ulama pula. Benci ulama pula. Benci pada ilmu pula. Komplain balik ni. Report sini kacau. Patah celaka lah. Memang tak guna. Binasa lah kamu. Jadi kita ambil lah peluang untuk jadi orang yang 4 golongan tadi lah. Cikgu pun ada buat YB pejabat ada buat kelas Quran kita ambil dari situ, kita lantangkan, kita lancarkan kelas Al-Quran percuma. Kita nak bagi seluruh rakyat Pulau Betul yang kita sayang ni, kita mailah mengaji. Tak usah bayar 1 sen pun.
Saya akan keluar duit poket saya sendiri. Tiap-tiap bulan saya sumbangkan 2,000 untuk bayar gaji cikgu-cikgu yang mengajar Quran. Ya. Ustaz-ustaz yang mengajar Quran. Berapa orang guru ada situ? Setakat ni ada 4 orang guru. 4 orang. Oh, alhamdulillah. Jadi Siapa mengajar berapa jam dalam ni? jadi setiap hari Senin, Senin, Selasa dan Rabu. 3 hari. Kita mai lah. Rakyat Pulau Betul mai lah ramai-ramai. Di Tak mana? kisah. Anak-anak kecil pun boleh mai. Remaja pun boleh mai. Orang tua pun boleh mai. Sekarang ni semua lapisan dah. Buat tahu mana? Buat tahu mana? Buat dekat Pejabat Kadun lah. Jam berapa? Dekat dengan Batar tu. Ah. Dekat dengan markah PAS. Jadi Pejabat lah. mailah mengaji. Yang penting mai mengaji. Ramai ada lah ni sambutan ni. Alhamdulillah. Sambutan lah ni yang ramai sekali budak-budak lah. Budak-budak. Ada WhatsApp ada tak? Dewasa pun ada. Oh, Dewasa pun ada dekat ada. 20 orang ada. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ajak daripada cuma. Iqra. Daripada Iqra. bawah sekali. Basic. Daripada Iqra kita ajak. Mana ikut individu lah. Ikut individu. Kalau ikut, Ajak, memang kalau ajak kawan-kawan lah. individu. Bukan ajak ramai-ramai tak. Kita ajak secara individu punya pendekatan. Ada yang habis Iqra disambung sampai rasa-rasa yang pelajar yang terkini, yang terbaik dekat-dekat nak habis dah rasa. Ada 25 juzuk dah rasa. Oh, dah berapa lama dah berjalan? Dah 2 tahun lebih dah. 2 tahun lebih dah? 2 tahun lebih dah. Alhamdulillah. Mungkin ada yang tak tahu lagi tengok podcast ni. Guna duit sendiri yang pandai mengaji je. Main mengaji lah. Mengaji. Jangan Abang main fikir pasal mengaji. duit. Mana nak cari kelas yang percuma. Yalah. Main mengaji. Jadi dalam setahun YB keluar duit. setahun saya akan sumbangkan 24,000. Kalau 2 tahun saya akan sumbangkan 48,000. Alhamdulillah. Demi nak Main mengaji ya. celik Al-Quran. Demi Celik Al-Quran. untuk nak jadi orang yang celik Al-Quran. Kalau boleh saya pun nak dapat saham juga lah kan. Ya. Saham juga kalau boleh dah hampa dah boleh dah pandai Quran dah. Ya, So hampa boleh mengajak kat orang ni pula. Jadi benda tu berterusan. Betul-betul. Ilmu yang memberi manfaat. Ya. Kata Nabi kan bila mati anak Adam terputus segala amalannya kecuali ni 3 Nabi kata. Apa tu? Sedekah jariyah, Jariyah, dan ilmu yang memberi manfaat dan juga doa anak yang soleh. Anak yang soleh. Mudah-mudahan kita InsyaAllah. tolonglah satu dan satu kan. Betul lah. Kita nak kempen sekali lah. Mailah anak-anak. Mailah ibu-ibu. Mailah bapa-bapa. Mailah ke kelas Al-Quran percuma di Pejabat Kadun, Ya kadun. Pulau Betung N39. Mana nak cari Daripada Jumaat ni? hari Senin, Selasa, Rabu. Mulai pada pukul 8 malam sampai pukul 9.30. InsyaAllah. Senin, Selasa, Rabu. Percuma. Yang mengajar tu semua hafiz Quran Hafiz semua. Quran. Bukan calon-calon kita ambil burung yang hafiz Quran. Okay, next isu. Cikgu. Next okey. isu tentang isu apa? Sungai Nipah. Sungai Nipah. Nampak cikgu ada memperjuangkan Sungai Nipah ni baru ni ada sebut dalam Dewan Dengan Negeri kan. Tak silap. Ya, memang betul. Ada dalam ucapan lah. Isu Sungai Nipah ni isu memang kita perjuangkan daripada sesi yang lepas pun. Yang sesi 2025 kan, masa bulan November tu kita dah sebut dah. Kita kata kerajaan kena membuat pembersihan kerana 5 tahun tidak bersihkan sungai. 5 tahun tak Sungai Nipah 5 tahun kita tak bersih. Boleh bayangkan 5 tahun macam mana jadi apa? Ada rekod lah. Tersumbat dan juga habis. Benam habis. Bukan kita nak tengok macam bukan sungai lagi. Cangkat lah. Tak ada air semua, tak ada kering. Kontang. Jadi akhirnya tuan tanah sendiri yang bernama Encik Abdul Rahman tu dia tak tahan. Dia terus telefon kepada Esko yang terlibat yang uruskan infrastruktur. Mana pemilik tanah tepi sungai tu. Jadi bila dia telefon Esko tu, pagi dia telefon, tiba-tiba petang tu depa hantar terus jentolak mai. Pula. Tu sebelum ni kita dah tanya dekat pegawai GPS bila nak buat pembersihan. Tak ada peruntukan. Tak ada bajet. Tak ada peruntukan, tak ada bajet. Jadi bila tuan tanah dah tak tahan dah, dia telefon sendiri, dia kata bagi kat saya nombor telefon Esko tu, saya bagi kat dia. Dia telefon, terus petang tu juga, hari yang sama dia telefon tu, hari yang sama dia mai hantar jentolak. Jadi kena buat cara tu, boleh. Boleh. Mana apa peranan kerajaan negeri dalam sepatutnya urusan perkara ni? kena buat secara berkala. Berkala lah. Kena buat secara berkala. Bukan tunggu sampai komplain. orang komplain baru nak buat. Jadi bukan betul kerja ni, tak betul lah. Tu sekali lagi tahun ni, sesi kali ni saya bangkit sekali. Dia kata
Sebelum ni 5 tahun tak bergerak. Ni 5 bulan. 5 bulan dah. Pasal apa nak main lagi? Lepas tu apa respon Baru kerja dia lagi? jawab. Dia kata, Esko jawab, insyaAllah dia kata bulan 7 ni dia akan masuk untuk buat pembersihan. Okey, cantik lah. Kita dah menyuarakan isu rakyat dan dia orang bagi jawapan. Jadi kita dapat jawapan tu. Tapi tengok nanti kalau kata bulan 7 dia tak masuk, kita akan bising lagi nanti. Kan? Dia ada janji, dia kata bulan 7 dia kata dia akan masuk. Dia antara peruntukan dia dah masuk dia kata. sebab nak cuci tu pasal nak banjir kan, nak elak banjir kan. Betul. Bukan siapa. Tuan tanah marah tu bukan apa, dia tanam pokok habis ringkup. Tanam durian, tanam musangking, tanam pokok cempedak, tanam pokok jambu, tanam pokok nangka, ringkup, rosak habis. Tu dia tak tahan tu. Dia ayak tu dia dekat muara kan. Mana ayak daripada Dia masuk, dia masuk ke kebun dia. laut masuk ke kebun. Pasal sungai dia tak jalan. Kan? Jadi bila tak jalan dia sangkut. Jadi dia masuk ke kawasan kebun. Jadi banjirlah kebun dia. Rugi ya kawan. Lingkup lah. Rugi ya. Dia tanggung kerugian lah. Dia tahan, dia tak tahan dia macam ni. Tanam rosak, tanam lingkup, tanam Jadi tak dapat pendapatan. Kita nampak di situlah peranan YB kita ni untuk sebagai pendesak kepada kerajaan negeri bagi memang kita desak. Memang selama ni sampai 5 tahun dah buat apa lagi. Lena lah. Tu orang panggil check and balance kan. Dalam tu. Dalam si dandun tu. ya. InsyaAllah ada beberapa isu lagi lah yang kita nak tunjulkan kepada kita punya penonton kita ni, peranan YB kita. Isu banjir, cikgu. Y Penang ni pulau banjir. Darul banjir. Macam mana cikgu? Apa komen cikgu? Saya hujan banjir. Hujan banjir. Saya banjir hujan kan. Macam mana respon daripada Ustaz tentang banjir ni, isu banjir ni? Setakat ini kita berlaku dekat Simpang 3 Air Putih. Simpang 3 Air Putih. Jadi penduduk di situ dah membuat aduan kepada YB. Dia kata kami sudah menanggung selama 25 tahun. 25 tahun tak selesai banjir ni. Dia banjir kilat. Banjir kilat. Dia banjir kalau hujan lebat lah. Dia kata kalau hujan 2 jam saja. Banjir. 2 jam saja hujan, banjir. Itu yang kita sedih tu. Jadi kemuncaknya berlaku pada bulan Jun tahun lepas. Bulan Jun tahun lepas sampai ayak nak sampai ke peringkat pinggang. Sampai ke pinggang. Ni dah ni musim hujan dah ni. Sekarang ni pun dia baru tunggu sekarang ni. Tunggu banjir. Tunggu. Takut. Memang takut sekarang ni. Antara puncak dia sebab apa tu banjir ni? Dia masalah sistem longkang yang dia buat. Sistem peparitan dia. Jadi kawasan perumahan semakin bertambah kan. Longkang besar tu juga. Tak tu lah. Itu yang masalah tu. Isu Penang ni isu pembangunan tak seimbang lah. Jadi kita baru ni saya tanya sebenarnya kepada Esko. Saya kata Esko dah janji kata nak buat apa? Buat beberapa benda yang nak buat lah. Antaranya dia berjanji dia nak buat kajian hidrologi dengan topografi. Dia kata bila nak buat? Baru nak buat kajian? Tak buat lagi. Baru nak kaji? Tapi tak buat lagi. Sepatutnya kena buat. Pasal kita dah cakap pada sesi lepas kan. Sepatutnya tempoh ni apa buatlah kerja. Buatlah kerja. Kemudian depa juga janji nak buat pembersihan. Depa nak korek sungai Pak Long Konkrit dengan sungai Bagan Air Hitam. Pun tak buat. Ni kita janji ni. Saya buka dalam soalan bertulis saya kata. Dalam soalan bertulis dia sebut lah. Ni yang sesi lepas punya. Sesi lepas punya ni. Sesi lepas punya dia jawab nak buat. Sampailah sesi ni. Sampai sesi ni tak buat. Tak buat. Aduh. Jadi kita rasa setahun ni kita rasa kalat lah. Sepatutnya tindakan kena ada buat lah sepatutnya. Kata Penang elok dah. Itu yang kita geram lah. Betul. Jadi kita minta lah kalau boleh kena buat. Pasal mereka duk tanggung lama dah. 25 tahun dah. 25 tahun. 25 tahun menanggung banjir. Berapa YB dah? Berapa YB dan banjir tu kerugian lah penduduk. Kan? Banjir ni teruk nak mengemai, nak ni apa semua kan. Orang yang kena. Ayak lain air selut lah. Ayak selut lagi teruk. Bukan ayak jernih. Ayak selut. Kalau ayak jernih boleh tahan ni. Kan? Ni ayak selut. Nak kena cuci, nak kena apa semua. Yang sedih situ pula adalah tempat orang yang hebat. Antara rumah di situ, rumah
Tuan Imam Masjid Tiditra, salah seorang imam Masjid Tiditra. Nama dia Tuan Haji Taufik bin Hashim. Dia juga rumah dia pun terkenal juga, terpalit juga dengan isu banjir ni. Jadi kita minta sangat-sangat lah supaya kerajaan negeri dengar lah dan juga buat tindakan drastik. Situ kawasan taman ke, kampung ke? Macam mana? Situ kawasan macam dengan kawasan perumahan biasa lah. Perumahan. Taman lah, taman. Jadi situ kawasan perumahan pun ada dan kawasan yang rumah sebuah-sebuah pun ada. Tanah lot lah. Tanah lot pada. Maksud dia kira Kena dengar. gabungan lah kira. Antara kawasan perumahan dengan orang Kerajaan negeri lah ni tak ambil cakna rintihan penduduk ni kan. Nak janji nak buat tak buat, janji buat tak buat kan. Buat situ tak ada cara lain, kena buat RTB lah, tak ada cara lain. RTB Kena lah. buat rancangan tebatan banjir. Tebatan banjir. Itu kena dibuat. Tebatan banjir. Itu saja cara nak atasi masalah banjir. Pasal dah lama dah. Mereka dah tanggung lama sangat dah. Lama sangat. Jadi kita sangat-sangat harap lah mereka buat lah RTB ni. Okay, so Kemudian saya nak kaitkan dengan RTB, saya nak kaitkan juga di Sungai Burung. Sungai Burung. Saya projek ni juga kita dapati jadi macam projek sakit juga. Projek sakit. RTB ni. RTB ni dia ada dua. Satu dipanggil sebagai pakej 1. Pakej 1 iaitu kawasan Sungai Burung lah. Okay. Itu yang dalam belanja lebih kurang dalam 15 juta. Dalam 5 juta. Sedang dilaksanakan ke? Yang pakej 1 ni 5 juta. Pakej 2 15 juta. Okay. Jumlah semua 20 juta. 20 juta. Jadi RTB Sungai Burung ni dengan Pantai Melindo sampai semua dah ada 20 juta. Mana sekarang ni? Jadi pakej 1 ni sepatutnya pakej 1 ni disiapkan pada 14 April tahun ni. Oh, ni dah lebih lah. Tiba-tiba berapa persen dah sekarang ni? Pihak GPS kata dilanjutkan ke bulan 7. Bulan 7. Tapi saya rasa saya garanti saya kata bulan 7 pun takkan siap ni. Tak siap ni. Mesti tak siap ni. Berapa persen lah dia punya ni? Saya nampak 50% pun tak ada. Maksudnya rancangan RTB tu ada dua lah dia ada dua pakej. Dua pakej. Yang lagi satu Sungai Burung, satu lagi Malindo. Malindo duk jalan lah. Malindo tu tengah jalan. Tengah jalan lah. Yang tu bajet besar. Yang tu 15 juta. Yang sakit ni yang Sungai Burung tu. RTB Sungai Burung. Yang ni sakit ni pasal sepatutnya dia kena siap dah bulan April umur ni. Dia tak siap. Jadi kalau siap tu boleh selesai masalah banjir. InsyaAllah lah. Kalau boleh siap memang cantik kan. Dan kita akui benda tu akan memberi sesuatu manfaat kepada rakyat penduduk di kawasan Sungai Burung. Boleh kawasan sekitarnya. YB cikgu kena push berjuangkan ni kena push monitor. Bajet besar tu 20 juta. Yalah. Untuk kesejahteraan rakyat. Okey. Lagi satu isu yang panas juga di kawasan sana, walaupun bukan kawasan cikgu lah kan. Tapi cikgu memperjuangkan lah isu warga asing, asrama warga asing kan, yang tahun lepas siap ada demo kan, menuntut supaya asrama tu tak buat lah kan. Yang tu boleh cikgu cerita tu. Yang bantah tu. Bantah orang ramai tu atas sebab apa? Dia isu ni, isu warga asing ni. Isu ni memang kita tiap-tiap kali sidang DUN memang kita akan bangkitkan, kita akan ketengahkanlah isu ni. Kan? Pasal kita tengok kerajaan tak sebut dia akan membatalkan projek warga asing, asrama warga asing ni dia tak sebut batal. Dia kata tangguh. Kata tangguh. Tangguh kita persoal kita tangguh sampai bila? Sampai bila? dia tak abang, dia tak respon. Dia dekat mana kawasan dia punya? Jadi isu ni pasal semua tentang. Semua parti politik semua tak setuju. Termasuklah tokoh daripada PKR tak setuju, tokoh daripada UMNO tak setuju, tokoh daripada parti MCA tak setuju, DAP sendiri pun tak setuju. DAP Gertak Sanggul tak setuju. DAP sendiri pun tak setuju. Kemudian kena kawasan dia apa? Ditentang juga semua oleh qaryah, 9 qaryah. Juga tak setuju. Begitu juga dengan Tokong ada 2 tokong tak setuju. Kemudian Persatuan Penduduk ada 7
Kesatuan Perniagaan ada 3. Itu juga dengan MPKK. MPKK 12 MPKK semua tak setuju. Tak setuju. Nak buat apa lagi, semua tak setuju. Yalah. Maknanya Jadi maksudnya kalau kerajaan nak buat juga jahat lah. Penduduk tak mau. Penduduk memang tak mau. Siapa nak buat? Termasuk juga kita punya timbalan speaker pun kata dia pun tak setuju. Dia pun tak setuju. Dia pun bangkang. Dia kalau dia kapasiti untuk warga asing tu apa ramai? 1,000 ke apa? Mula-mula dulu dia kata 32,000. Mula-mula 32,000. Satu don lah. 22,000. Dia kira rakyat lembab pun tak seramai tu. Boleh tenggelam lah. Ramai. 32,000. Tapi bila kita tekan, dia kata dia sudah kurangkan kepada 7,000. Bagi kita 7,000 pun ramai lagi. Masih ramai lagi. Tu yang kat situ, yang kat luar-luar lagi dia situ dah Bayangkan duduk. sekarang pun dah jam kan. Bayangkan kalau 7,000 berapa puluh bah akan bah kilang yang akan bergerak. Yang bergerak itu. Boleh bayangkan. Dia melainkan kalau kata asrama tu dekat dengan Kelang kan. Lain Itu yang cerita. kita buat cadangan. Kita buat cadangan. Kita kata cuba ikuti cara di Kulim. Kulim High Tech Park tu. Kan? Macam Dia kawasan industri. Tapi dia buat kilang dalam tu. Asrama Dia dalam buat asrama dalam tu. Jadi semua pekerja tak boleh keluar di tempat lain. tak bercampur. Di situ lah. Tak Dia ganggu lah. campur dengan orang Melayu kita tak payah. Dia Kan banyak cantik. Dia banyak social impact lah Jadi kepada adalah satu tempatan. benda yang boleh dibuat. Praktikal. Apa kita cadang tu adalah praktikal. Sangat baik. Tapi baru ni kita tengok Esko tu nampak dia cara cakap tu lebih lembut lah daripada sebelum ni. Sebelum ni tengok dia agresif sebelum ni. Tengok baru ni dia boleh dengar dan juga dia boleh terima pandangan kita. Dia pun dah tahu lah pemangkang macam mana entah kan. Pembangkang pun semua makin lama makin matang. Kita dah ada ilmu tu lah. Itulah kita harap sangat kalau boleh projek ni dibatalkan lah di Teluk Kembar tu. Pasal pengurusi Korea bekas mantan lah, mantan pengurusi Korea Datuk Profesor Datuk Idris. Dia memang antara orang yang sangat memperjuangkan lah isu ini. Okey. Lagi next isu Jalan Tun Sadun. Jalan Tun Sadun tu apa cerita tu? Jalan Tun Wabi? Sadun ni kita panggil Jalan Bukit Baru. Dia pun projek sakit ke apa? Jalan Bukit Baru ni kita bagi penekanan kepada rakyat negeri sepatutnya tanganilah isu ni dengan baik. Pasal isu ni berlaku seringkali kalau hujan lebat berlakunya tanah runtuh. Tanah runtuh. Cakap ni lebih kurang ada 10 tempat dah. 10 tanah runtuh. Di jalan tu saja? Di jalan tu, di sepanjang jalan. Panjang jalan tu. Tun Sadun Dia lah. Jalan Tun Sadun tu berapa dia punya apa tu? Panjang dah. Panjang dia jauh memang lebih kurang rasa lebih daripada 10 km. Lebih. Jadi maksudnya bila berlaku je tanah runtuh. Berlaku je tanah runtuh. Jadi maksudnya yang kita tak puas hati tu kan, depa lambat bertindak. Bila berlaku tanah tu lambat. Lambat sangat bertindak. Jadi Sampai jam dekat setahun baru. Setahun. Jadi kita tengok tak puas hati lah. Rakyat balik pulau ni faham lah kan. Memang lalu jalan tambah utama. Lah ni musim durian pula. Ramai pelancong main daripada daripada semua tempat ni bermain kan. Jadi bayangkan Image Pulau Pinang. Image balik pulau tak cantik lah. Tak cantik lah. Lepas tu sesak kan. Kemudian dia letakkan kun pula. Itu kita tengok dia tak puas hati tu. Bila ada kun, dia akan menyempitkan jalan. Sempit jalan tu. Kemudian kun ni dia akan bergerak. Bila hujan lebat, tolak kun ke tengah jalan. Angin pula tiup. Jadi kun tu dia akan bergerak. Jadi yang kita tak mau jadi punca kepada kemalangan. Keselamatan lah isu dia. Isu keselamatan. Keselamatan Patut guna isu jalan raya keselamatan ni tu. tak boleh Kompromi. Kompromi. Sambil lewat mana boleh dibuat tak apa. Ini masalah keselamatan ni. No kompromi Kena lah. buat betul-betul lah. Kena beri keutamaan lah pada projek Jalan Tun Sadun ni. Di jalan penting ni. Jalan utama. Kita panggil jalan utama. Yang menghubungkan Bayan Baru dengan balik pulau. Bukit Jambun balik pulau. Lalu jalan tu. Jalan tu, yalah orang yang duduk situ memang dia guna jalan tu untuk pulang pergi kerja lah apa lah semua kan. Masa beribu lah kereta dia cari. Sekali tanah runtuh,
terus, Memang bahaya. Jadi kerajaan negeri kena ambil cakna lah benda ni kan. Tindakan kena pantas cepat. Bila masa ya, Dia kita jadi tak tahu. Bila masa akan tak dia jangan sampai bila ada kematian baru kelang kabut kan. Baru nak kata hang. Bila ada kes kematian baru dah kelang kabut. Baru kelang kabut. Ni kita nak jaga Jadi ni. kita nak orang kata mencegah kan. Nak mencegah daripada berlaku kejadian macam tu lah. Patutnya lah kena buat tindakan yang paling drastik untuk buat jalan elok. Siapa rasa kita peringat? Tengok macam mana sikap Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar tengok sikap dia macam mana. Dia kata ada seekor kambing yang sedang berjalan-jalan dekat Kufah ke Madinah cari makan. Tiba-tiba tersepit kaki dia, patah kaki dia dan mati kambing tu. Nabi ni apa nama Sayyidina Umar kata, aku nak jawab apa dengan Allah Ta'ala besok? Kalau kambing ni komplain, kambing kata, punca dia, aku mati kerana Sayyidina Umar tak buat jalan dengan elok. Tu kambing. Bayangkan Sayyidina Umar punya takut, kambing pun dia prihatin. Dia takut. Dia ambil berat. Tambah lagi Ini ni kita manusia. Lagi-lagi kena ambil berat lah. Bukan kambing. Jangan tu buat tak kisah. Buat sambil lewa. Kan? Sepatutnya kena buat tindakan yang lebih kemah, lebih mantap. Kan? Apa dah ada duit, buatlah. Itulah di Pulau Pinang kan. Orang kata negeri maju betul lah maju. Tapi maju Pulau Pinang ni, dia maju yang tak seimbang. Kan, yang menyebabkan banjir, pembangunan yang tidak seimbang. Tak seimbang. Jadi rakyat yang terpaksa menanggung derita lah kan. Kalau banjir sampai 25 tahun tak boleh selesai, RTB tak selesai kan. Lepas tu tak payahlah kita nak sibuk-sibuk hai negeri orang. Nak sibuk di negeri Kedah kan, negeri mana kan. Selesaikan negeri kita dulu. Kan, negeri kita pun macam-macam tak ada masalah. Perjuangan ni lah seperjuangan wakil rakyat kita dalam Sidandun. Bawa isu-isu rakyat, rintihan rakyat kan. Jadi kita bukan nak pergi Sidandun tu duk pernyeh dalam tu kan. Kita duk bawa isu. Jadi memang isu kita semasa. kalau Sidandun memang kita akan bernafak sungguh-sungguh. Kalau masa dia kata 25 minit, 20 minit kita akan cakap tu isu rakyat. Kita tak akan duk buat lawak, duk cakap, duk main-main. Sebab kita tahu setiap kataan kita tu berharga. Amat berharga. Betul. 25 minit tu. Memang kita kena betul-betul gunakan secara paling optimum. Itulah yang peluang yang kita ada pun kan. Dan tu cakap tu yang laku. Pada masa tu laku. Cakap lepas tu tak ada apa. Macam dalam dewan tu Esko ada. Semua ada. Lepas tu pegawai-pegawai kerajaan semua ada dalam tu. Ketua-ketua jabatan pengarah apa semua ada. Ketua menteri pun ada dalam tu kan. Jadi boleh dapat macam tu lah peluang yang sebik mungkin. Okey, agak tu. Okey, last issue ada lah. Tu isu projek sakit. Isu projek sakit. Isu projek sakit 8 tahun tu. Yang ni pun isu yang kita boleh katakan perjuangkan lah. Setiap kali Sidandun. Iaitu isu perumahan Quinton. Isu ni dah masyarakat dah tanggung lama sangat dah. Depa mai jumpa YB 8 tahun. 8 tahun. Depa dah duk bayar dengan bank tu. 8 tahun bayar bank. Yang kan 1,000 lebih setiap bulan. Lepas tu rumah sewa nak bayar lagi. Kemudian di samping bayar bank 1,000 lebih, kemudian kena sewa rumah lagi. Bayar lagi. Bank boleh katakan macam mana tekanan depa. Ya, betul. Terseksanya jiwa depa. Kan? Jadi kita haraplah sangat-sangat supaya projek sakit ni, kita panggil projek sakit lah kita panggil. Pasal dah 8 tahun dah. Tak selesai ni. YB punya peranan macam mana? Jadi kita sangat-sangat harapkan supaya projek ni kita dapat tangani dengan sempurna supaya dapatlah orang-orang yang beli rumah tu rasa nikmat, rasa kita dapat rasa nikmat rumah macam mana kita dapat rasa kan. Ini duk terbayang rumah tak dapat apa pun. Jadi rasa sampai hari ni pun tak bergerak lagi. Tak bergerak lagi. Dia antara sebab dia pasal apa projek tu? Projek tu itulah antaranya pasal pemaju lari. Dia kalau kerajaan negeri siapa yang patut? Jadi kita harap kepada ini dengan kerajaan negeri dah lantik. Dah ada syarikat pembaru lah daripada lantik dah. Jadi kita harap dia berjanji tu. Kerajaan baru ni dia janji dia akan selesaikan projek ni sama ada hujung tahun ni ataupun tahun hadapan. Boleh lewat. Hadapan. Janji Jadi tahun ke-9 lah.
Jadi kita kena korek balik tahun depan. InsyaAllah. Kalau dia tak siap, kita kena tekan lagi. Ya. Mungkin progressively boleh kita pantau lah. Lepas 2 Ya. bulan, lepas 3 bulan kan. Kan Penang ni pun rumah banyak. Ifari Sungai Bakak pun isu rumah ayak. Betul. Kan? Isu rumah-rumah. Pulau Betung pun isu rumah ayak. Kan? Jadi itulah kata. Walaupun dia kata Penang elok dah, sebenarnya dia banyak tak elok daripada elok tu. Kan? Tadi tu kita kata sedih tu. Buat perumahan sakit. Buat RTB, Mati bisa sakit. rancangan tempatan banjir sakit. Sakit. Buat jalan raya sakit. Sakit. Selenggara sungai pun sakit. Jadi kalau begitu kita katakan sebagai kerajaan sakit lah. Kerajaan sakit. Bila kerajaan sakit, macam mana hang nak perform? Macam mana hang nak bagi rakyat, hang nak bagi perkhidmatan yang cemerlang dekat rakyat? Saya hang sendiri sakit. Sakit. Kerajaan sakit. Kan? Jadi kita Rakyat pun boleh sakit. Kan? Jadi semua sakit. Jadi takkan nak kata Penang apa nama Penang sakit kan. Walaupun dikenali sebagai Penang apa Pulau Mutiara kan. Jadi itulah. Jadi diharapkan apa nama podcast kita ni rakyat Pulau Pinang dapat tahu isu-isu yang berlaku di Pulau Pinang, isu-isu yang diperjuangkan oleh YB kita dalam Sidang DUN dan banyaklah benda-benda yang apa nama yang orang tak tahu boleh tahu. Benda tu. Yang inilah yang kita duk buat ni. Supaya naratif di luar kononnya pembangkang tak buat, tak main peranan, tak tu, tak ni apa semua dah lah. Peruntukan pun tak banyak bagi kan. Jadi orang kata apa, dalam pada peruntukan tak banyak pun YB kita memainkan peranan membantu masyarakat sekadar yang kita ada lah, mampu kita ada lah. Walaupun terima kasih kepada yang berhormat Cikgu Haji Syukur Zakaria, Ahli Dewan Negeri Pulau Betung yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk menyampaikan sedikit apa nama isu yang berlaku dan juga personality lah. Dan sebelum menjawat jawatan YB, background dan sebagainya, menjadi masyarakat rakyat tahu. Orang Pulau Betung tahu lah, orang di luar tu tak tahu lagi kan. Daripada ingat ni lebay mana kan. Jadi pas ni daripada label dengan lebay kan. Lebay bukan sebarang lebay. Kita lebay bukan sebarang lebay. Lebay pakai apa kan. Yang boleh bermanfaat untuk rakyat. Jadi ni Ustaz Wan kita ada kata-kata ni. Itulah. Saya pun dari Nadi Penang ucap terima kasih kepada YB. Sudi terima jemputan kami. InsyaAllah next cycle nanti kita jemput lagi lah. Kita dah rasa kita dah cover semua YB, hampir semua YB di YB Pulau Pinang ni. Nanti mungkin next issue kita jemput Parlimen pula. Di Parlimen yang PASnya lah. Yalah. Lepas tu kita cycle balik YB kita lah, insyaAllah, untuk lebih lanjut lagi isu-isu semasa lain yang isu terkini. Terus dari sumber, insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.